Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk subjek Qawaid Fiqhiyah SYI 6043, kami selaku kumpulan pertama akan membentangkan mengenai kaedah asas ketiga, kesukaran membawa kemudahan dalam konteks kaedah pecahan. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Bagi pengenalan tajuk, secara umum saya dapat jelaskan bahawa dari kaedah asas utama tersebut, kita dapat keluarkan beberapa kaedah pecahan lain yang akan dibincangkan di sini ialah sebanyak 10 kaedah. Baiklah, di dalam skrin ini merupakan 10 kaedah pecahan yang akan dibincangkan oleh setiap ahli pembentang sebentar nanti. Baiklah, kita teruskan kepada pembentangan yang pertama, iaitu kaedah pertama dan kedua, dan saya sendiri selaku pembentangnya yang bernama Sofia binti Zulkifli dan bernama metrik I1810298. Baiklah, kaedah pertama ini menjelaskan mengenai idza dhaqal amru ittasaq, yang bermaksud apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. Artinya di sini, situasi darurat atau sempit, dia boleh berubah daripada hukum yang asal kepada hukum yang baru. Kaedah ini berasal daripada fatwa dan kata-kata Imam Asy-Syafi'i dan ia juga selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam bahawa syariat Islam dibina atas dasar apabila sesuatu perkara itu sukar dan sempit, maka ia menjadi mudah dan luas. Ianya selaras dengan kedatangan syariat Islam itu adalah untuk membawa kebahagiaan kepada umatnya untuk manusia di dunia dan di akhirat. Kita teruskan kepada huraian kaedah yang lain, iaitu kaedah pecahan tersebut dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah idza dzalal man'u 'adal mamnu, yang bermaksud apabila luput tegahan, kembali apa yang ditegah. Apa yang saya dapat jelaskan di sini bahawa tegahan ini ada tarikh luputnya. Apabila kita dah mencapai kepada keadaan tertentu, maka kita harus untuk kembali kepada yang ditegah semula. Untuk itu, adanya kaedah ini, kesempitan yang dihadapi oleh seseorang seharusnya dipermudahkan atau dilonggarkan hingga ia terasa kebahagiaannya dan rahmat kedatangan syariat Islam itu sendiri. Kita lihat pula bahagian rumusan kaedah, di mana jika sesuatu apabila sukar untuk kita kerjakan, hukum pelaksanaannya menjadi mudah dan longgar. Terdapat juga kaedah juz'iyah yang lain yang dapat dihubung kaitkan, yakni yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida', yang bermaksud dimaafkan ketika berterusan atau pertengahan apa yang tidak dimaafkan pada permulaan. Yang dimaksudkan di sini adalah kemaafan ini dia tidak bersifat berterusan. Dia hanya ketika kita terjadi perkara tersebut sahaja, bukan untuk selamanya. Hukum pembolehan itu kita boleh untuk kita gunakan. Kita pergi pula kepada hukum furu'. Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kata-kata tersebut dan dijadikan kaedah ketika beliau ditanya tentang 3 tempat. Yang pertama adalah wanita yang kehilangan wali ketika dalam bermusafir dan wali menyerahkan urusan musafirnya kepada seorang lelaki. Konteks tersebut harus hukumnya. Apa yang dimaksudkan di sini adalah sekiranya wanita itu berada di luar daripada negara ataupun contohlah di luar pada negara ataupun di tempat yang susah untuk walinya berada di situ, jadinya diharuskan untuk wali mewakilkan seorang lelaki untuk menggantikan dirinya sebagai wali. Yang kedua adalah bekas yang diperbuat dan dari tanah liat yang menggunakan bahan bakarannya daripada benda najis. Apakah harus untuk kita berwuduk di bekas itu? Maka Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kaedah tersebut dengan mengeluarkan Imam Az-Zakarshi menjelaskan seseorang itu harus untuk menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak untuk berwuduk sekiranya tidak ada bekas yang lain. Manakala yang ketiga adalah lalat yang hinggap pada najis lalu dihinggap pula kepada pakaian seseorang. Jadinya sekiranya ketika lalat itu terbang sebelum dihinggap kepada pakaian dan kaki lalat itu menjadi kering, ia jelas tidak menyebabkan pakaiannya itu menjadi najis. Jadinya kaedahnya di sini iaitu kita tidak perlu kepada keyakinan dan cukup dengan zon atau berat sangka sahaja dan masalah arah kiblat, suci tempat dan lainnya. Baiklah, kita beralih kepada kaedah yang kedua yang menyatakan mengenai idza ittasa'al amru dhaqa, yang bermaksud apabila sesuatu itu longgar atau luas, hukum menjadi sempit.
Okey, maksudnya di sini adalah apabila sesuatu pelaksanaan itu mudah, jadi hukum pelaksanaannya menjadi sempit. Pelaksanaan ini dapat kita bataskan dengan menghubung kaitkan dengan kaedah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, yang bermaksud keadaan ketika darurat itu diharuskan menurut kadarnya. Alih kepada huraian kaedah yang lain yang mengenai selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dengan lafaz yang bermaksud setiap kali sesuatu perkara itu melepasi batasannya, ia terbias kepada sebaliknya. Rumusan bagi kaedah ini adalah jika sesuatu menjadi terlalu longgar, hukumnya menjadi sempit. Kaedah tersebut dibawa dalam lafaz kaedah yang bermaksud dimaafkan ketika permulaan apa yang tidak dimaafkan ketika pertengahan atau berkekalan. Okey, yang dimaksudkan di sini adalah maaf hanya pada permulaan, tetapi selepas itu dan seterusnya sekiranya berterusan, ianya tidak dimaafkan. Untuk lebih jelas, kita pergi kepada hukum furuk. Di sini terdapat dua hukum. Yang pertama, melakukan gerakan sedikit ketika sedang mendirikan sembahyang itu diharuskan. Tetapi, kita tidak boleh untuk melakukan gerakan yang besar dan berulang-ulang seandainya tidak ada desakan atau keperluan untuk kita berbuat begitu. Situasi ini contohnya seperti kita ingin merapatkan saf. Untuk kita merapatkan tu, kita hanya boleh bergerak sedikit demi sedikit. Kita tak boleh untuk bergerak sekaligus dan berulang-ulang kerana perkara itu akan membawa kepada pembatalan solat kerana pergerakan lebih daripada 3 kali. Dan itulah yang dimaksudkan dengan apabila sesuatu pelaksanaan itu mudah, maka hukum pelaksanaannya menjadi sempit. Baiklah, saya harap semua dapat memahami dengan jelas apa yang saya cuba sampaikan. Kita pergi kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Ismail. Nombor metrik I17302-459. Hari ini saya akan membentangkan kaedah yang ketiga bertajuk Ad-daruratu tubihul mahsurat. Maksudnya, kemudaratan itu membolehkan tegahan-tegahan. Kemudaratan di sini membawa maksud diharuskan bagi seseorang itu untuk melakukan perkara yang ditegah dan dilarang. Dalam keadaan ini, sesuatu hukum itu haram disebabkan dalam keadaan yang terdesak dan mendatangkan kemudaratan kepada diri, maka ia diharuskan atau dibolehkan untuk melakukan perkara tersebut. Sebagai contoh, seseorang itu diharuskan minum arak akibat terlalu dahaga dan tiada air lain untuk diminum demi menyelamatkan dirinya. Kaedah ini dikaitkan dengan inna tahrib iza lam yukaddama alaihi dalil fa'al amru yajri ala raf'il haraj. Ayat ini menjelaskan setiap perkara yang haram yang terdapat dalamnya dalil, maka ianya mendapat pengecualian hukum untuk melakukan perkara tersebut supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri. Seterusnya, rumusan kaedah. Ia terdapat 4 keadaan. Yang pertama, tiada hukum haram dalam keadaan darurat dan tidak ada tegahan dalam keperluan. Yang kedua, tidak menjadi wajib kerana lemah dan tidak haram kerana darurat. Sebagai contoh, diharuskan berbuka puasa bagi orang yang sakit atau musafir. Sekiranya mereka ini berpuasa dan mendatangkan kemudaratan kepada diri, maka ia mendapat pengecualian untuk berbuka puasa. Yang ketiga, tidak ada perkara haram yang dihalalkan kerana hajat kecuali dalam keadaan darurat. Yang keempat, harus waktu darurat, tidak diharuskan ketika lainnya. Maka dengan ini, kemudaratan ini mempunyai batasan waktu dan had kadar yang diharuskan supaya tidak dilakukan secara berlebihan. Seterusnya, sumber asal kaedah. Rujuk kepada contoh yang ketiga.
daripada surah An-Nahl ayat 106. Ayat ini menjelaskan bagi sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka ia akan mendapat azab daripada Allah, kecuali bagi orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sedangkan hatinya lebih tenang untuk beriman, maka mereka ini tidak mendapat kemurkaan daripada Allah. Seterusnya, hukum furu'. Harus minum arak ketika sangat dahaga dan tidak ada minuman lain untuk menyelamatkan diri daripada mati kehausan. Maka, golongan ini diharuskan untuk minum arak. Yang kedua, doktor harus melihat aurat lelaki atau wanita untuk tujuan merawat. Seterusnya, pengecualian daripada kaedah. Terdapat 3 keadaan. Yang pertama, kekufuran atau kufur. Seseorang itu sama sekali tidak boleh kufur kepada Allah sekalipun diugut bunuh. Hanya dibolehkan di sini dengan menggunakan konsep takiyah yang bermaksud menzahirkan kekufuran dan hatinya tetap lebih tenang untuk beriman, kerana keimanan seseorang itu lebih utama demi kekuatan Islam. Yang kedua, membunuh. Seorang yang diugut bunuh atau dipaksa bunuh tetap tidak mendapat pengecualian dalam keadaan ini, kerana ia mendatangkan kemudaratan dan membahayakan diri dan orang lain. Keadaan yang ketiga, berzina. Zina ini tetap tidak terdapat dalam pengecualian ini, kerana zina ini bukan dalam keadaan yang terdesak, tapi terlalu mengikutkan syahwat dan merosakkan diri demi kepentingan dirinya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi dah dengar daripada perbahasan sahabat-sahabat kita. Saya, Nur Hidayah binti Muhammad Yunus, I17302-355 akan menyambung perbahasan daripada kaedah yang keempat dan yang kelima. InsyaAllah, saya akan terangkan kaedah keempat dan kelima secara ringkas dan padat. Okey, apa itu kaedah yang keempat? Kaedah yang keempat iaitu ad-darurat tuqaddaru biqadariha, yakni keadaan darurat ditentukan menurut kadarnya. Ada lafaz lain juga yang katakan apa yang dihalalkan sebab darurat atau hajatnya diukur menurut kadarnya dan hilangnya dengan lenyap darurat itu. Contohnya, situasi sesuatu itu haram tetapi menjadi halal disebabkan keadaan yang terlalu darurat. Contohnya macam kita dalam keadaan yang sangat darurat, apa yang boleh menyelamatkan kita hanyalah dengan melakukan perkara yang sebenarnya adalah tegahan. Tetapi dalam keadaan yang darurat tu kita perlu lakukan. Okey. Kemudian kita tengok pada huraian kaedah, yakni hukum harus hanyalah sekadar untuk menghilangkan kemudaratan yang ada. Apabila kemudaratan atau keadaan yang memaksa itu hilang, pengharusan terhadap apa yang didasarkan kepada kemudaratan itu juga hilang. Maksudnya, sesuatu itu hukum yang mana asal tegahan, dia boleh menjadi hukum harus apabila kita memerlukannya. Yang mana di waktu kemudaratan kita. Tetapi kita hanya boleh untuk menggunakan hukum harus tu, yang mana kita diberikan hukum harus, mengguna hanya sekadar yang perlu, yang mana boleh menyelamatkan diri kita. Kemudian kita tengok pada rumusan kaedah, yakni kaedah pecahan membataskan kaedah pecahan sebelumnya yang mutlak. Berdasarkan iza ittasa'a amru zakha, apabila sesuatu itu luas, hukum menjadi sempit. Yang mana batasan untuk kita mengambil rusah atau menggunakan kemudahan dalam keadaan darurat itu, ukurannya adalah terhad, sekadar untuk menyelamatkan diri daripada bahaya. Contoh yang kita faham, kita faham bahawa anjing itu adalah haram, tetapi contoh kita berada dalam hutan, memang tak ada apa yang halal untuk kita makan. Yang kita nampak hanyalah anjing, asalnya hukumnya itu adalah haram. Tetapi hukum itu menjadi sempit apabila ia perlu dalam keadaan yang memudaratkan, yang mana kita perlu makan untuk kita tambah tenaga.
Okey, kemudian kita tengok kepada hukum furud yang mana boleh mendatangkan contoh kepada kita yang menunjukkan yang lebih jelas, lebih kita faham, lebih kita nampak. Mana memakan bangkai, yang kita faham, memakan bangkai hanyalah untuk menyelamatkan diri daripada kelaparan dan mati kebuluran. Apabila seseorang itu bertenaga semula, batas diharuskan itu berakhir. Maksudnya, makan hanya sekadar, jangan terlalu lebih. Makan hanya sekadar untuk kita bertenaga, kita mampu untuk hidup kembali, untuk berjalan. Jangan makan mengikut nafsu atas sebab kesedapan atau apa-apa yang menafsukan kita. Okey, contoh yang kedua yakni seseorang yang memelihara anjing untuk tujuan pemburuan tidak boleh memelihara dalam jumlah yang lebih daripada keperluan tersebut. Contohnya macam kita ada kilang ataupun kedai yang mana kita memerlukan kepada penjagaan yang rapi. Mungkin berkemungkinan kawasan itu ada kes-kes yang berat, kes-kes pencurian atau perompakan ke apa ke. So dekat situ tak pun kes rompak, pecah kedai ke apa. So kita boleh untuk meletakkan anjing sebagai untuk menjaga kedai lah. Maksudnya janganlah memelihara tu lebih daripada kadar yang sepatutnya. Kedai kita kecil je tapi kita pelihara sampai 5 ekor untuk nak jaga kedai kita. So dekat situ nampak sangat lebihnya kadar yang ditetapkan tu. Okey, kemudian kita tengok kepada pengecualian daripada kaedah. Boleh tengok kepada muka surat 162 yang mana saya ambil yang nombor 2, iaitu li'an itu asalnya diharuskan. Mana pada asalnya diharuskan dalam keadaan sukar mendatangkan saksi terhadap isteri yang berzina. Namun, kemudian ia diharuskan dalam semua kemungkinan. Okey, kita tengok dalam ayat Quran mengatakan, dan orang-orang yang menuduhi isterinya berzina sedang mereka tak ada saksi untuk mengesahkannya. Hanya dirinya sahaja sebagai saksi. Maka, persaksikanlah yang sah pada syarat, yakni bagi seorang yang menuduh itu dengan bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa dia berada di kalangan yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa diri jika ia daripada orang-orang yang berdusta. So dekat sini yang kita faham yang mana li'an ni sumpah suami apabila dia tuduh isteri dia melakukan zina, yang mana dia perlu sumpah sebanyak 4 kali, yang mana dan sumpah yang kelima yang mana meminta kutukan daripada Allah jika dia berdusta. Maksudnya kat sini sepatutnya jika dia menuduh isterinya melakukan zina, dia perlu datangkan 4 saksi. Tetapi yang ada hanyalah dirinya sahaja yang nampak. So dekat sini kita boleh tengok dia perlu dijadikan sumpah itu sebagai penyaksian dia kepada Allah. Kemudian kita tengok pada kaedah yang kelima, iaitu majaza li'udrin batala bizawalihi, yakni apa yang harus kerana uzur batal dengan sebab hilang uzur tersebut. Apa yang difahami maksudnya kat sini, hukum darurat itu diukur berdasarkan keadaannya, tetapi apabila darurat itu hilang, kembalilah hukum itu kepada ketetapan asal sebelum darurat. Okey, tengok pada huraian kaedah, mana sesuatu yang dihalalkan dan diharuskan ketika ada keuzuran itu akan kembali kepada hukum asal apabila hilang keuzurannya. Contohnya, kita terdapat keuzuran pada diri kita, so kita dihalalkan dan kita diharuskan untuk melakukan tegahan, ataupun sebenarnya perkara itu ditegah, tidak boleh kita lakukan, tapi disebabkan keuzuran itu kita dibenarkan untuk melakukan. Dan apabila hilang keuzuran itu, kita tidak mempunyai hak untuk melakukan perkara yang tegahan itu. Lebih jelas kita tengok kepada hukum furud. Contohnya seperti tayamum. Tayamum boleh jadi batal apabila mendapati air sebelum mendirikan solat. Contohnya kita hendak melakukan solat. Jadi disebabkan air tidak ada dan kita dah mencari sumber air memang tidak ada untuk kita ambil wuduk. Melainkan yang diajarkan Islam, apabila tiada air kita hendak melakukan tayamum. So kita melakukan tayamum. Lepas kita buat tayamum tu, kita nak pergi solat. Tiba-tiba ada orang cakap air dah ada. So dekat situ kita batallah tayamum kita tu dan kita perlu ambil wuduk menggunakan air untuk melakukan solat. Kemudian kita tengok yang kedua, iaitu
Ketika menjelang Ramadan, seseorang jatuh sakit. Ia harus berbuka kerana keuzurannya, tetapi dia wajib untuk berpuasa dan menggantikan puasanya setelah sembuh. Ada juga kadang-kadang kita tengok pada mudaratan jika kita bermusafir selalunya yang berlaku. Musafir dibenarkan dalam Islam untuk kita berbuka puasa, tetapi tengok kepada mudaratnya diri kita. Kalau kita betul-betul tak mampu, kita boleh untuk berbuka puasa. Wallahualam, itu saya daripada saya. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sambung untuk kaedah yang ke-6. Sebelum itu, saya Nur Zafira binti Muhammad Hassan, I181029979. Baik, kaedah yang ke-6 adalah Al-hajatu tazilu manzilah ad-darurati ammah kanas aw khassah. Maksudnya, keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat sama ada umum atau khusus. Seterusnya kita pergi kepada pengertian kaedah. Pengertian ini dibahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama, al-hajat. Al-hajat bermaksud sesuatu yang membawa ke arah kemudahan untuk mencapai apa yang dimaksudkan tanpa perlu kepada darurat. Maka apa sahaja yang tidak memerlukan kepada darurat, maka ia adalah al-hajat. Yang kedua, al-darurah. Keadaan yang mana seseorang itu mesti atau tidak dapat tidak memerlukannya. Makna kata lain, nak tak nak dia memang memerlukan. Yang ketiga, ammah, keperluan yang diperlukan seluruh umat manusia atau umum. Yang keempat, khassah, keperluan sesuatu golongan tertentu yang bukan berbentuk individu. Walaupun dekat sini dikata khassah, tapi khas dia ini bukanlah berbentuk individu. Yang seterusnya, kita pergi kepada rumusan kaedah. Okey, rumusan kaedah ini, kemudahan tidak terbatas dengan darurat sahaja, tetapi kemudahan juga terbentuk disebabkan hajat atau keperluan. Maka jelas dekat sini, highlight untuk kaedah ini adalah kemudahan itu juga terbentuk disebabkan hajat atau keperluan. Baik, seterusnya kita sambung dengan tingkatan keperluan. Jika nak lihat dekat buku, pada muka surat 165. Okey, dia terbagi kepada 5. Yang pertama, daruriyat. Perkara yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kemudaratan atau binasa. Sebagai contoh, harus memakan bangkai ketika kelaparan dan tiada makanan lain. Kalau dia tak makan pada waktu tu, dia boleh menyebabkan kematian. So, ini adalah darurat untuk dia makan bangkai tersebut. Yang kedua, hajiat. Jika tidak melakukannya, akan menyebabkan kesusahan. Sebagai contoh, tidak harus memakan bangkai. Ia hanya menyebabkan kesusahan pada dirinya dan bukan sampai tahap menyebabkan kematian. So, dia adalah hajiat. Yang ketiga, manfaat. Keperluan kepada makanan yang lebih berzat supaya lebih sihat. Sebagai contoh, makan daging dan udang. Itu menyebabkan keperluan yang lebih menyebabkan seseorang itu lebih sihat. Okey, yang keempat, zinah, untuk kemewahan hidup. Sebagai contoh, memakai pakaian yang mahal dan perhiasan. Ia bukanlah satu benda yang diwajibkan untuk memakai pakaian yang mahal, tapi ialah keperluan untuk kemewahan hidup. Yang kelima, fudul, yakni berlebih-lebihan, keperluan yang berlebih-lebihan. Sebagai contoh, banyak makan makanan syubhah dan haram. Seterusnya kita sambung dengan tingkatan kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dan akhirat dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Kita pergi kepada dunia, yakni yang pertama, kemaslahatan daruriyat, kemaslahatan yang perlu. Sebagai contoh, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Yang kedua, kemaslahatan hajat, barangan keperluan sederhana. Sebagai contoh, keperluan asasi dengan kesempurnaan. Contohnya, kita makan nasi dengan lauk. Lauk tu adalah kesempurnaan bagi nasi. Yang ketiga, kemaslahatan kamiliat, kesempurnaan. Sebagai contoh, kereta mewah. Kalau kereta saja ialah hajiat, tapi bila kereta mewah seperti Ferrari, BMW ataupun kereta Mercedes, so ia menjadi kemaslahatan kamiliat. Kita pergi dengan kemaslahatan akhirat. Yang pertama, darurat, melakukan perkara yang wajib. Maslahat hajat, melakukan perkara sunat muakkad. Sebagai contoh, solat sunat tarawih, membaca doa kunut. Okey, yang ketiga, darurat kesempurnaan, melakukan sunat yang kecil, iaitu sunat hayat. Sunat hayat, contoh dia, kita membaca surah selepas surah Al-Fatihah di dalam solat. Itu adalah contoh untuk sunat hayat. Okey, kita last sekali kita pergi kepada hukum furu'.
Jika lihat dalam buku terdapat 5 contoh, tetapi di sini saya nyatakan 3 contoh sahaja. Yang pertama, seperti yang kita tahu, lelaki haram untuk memakai sutera, tapi seorang lelaki itu diharuskan untuk memakai sutera bila dia disebabkan ada penyakit kulit dan lainnya. Yang kedua, menggunakan atau memakan harta rampasan perang di daerah musuh adalah diharuskan untuk tentera tersebut kerana hajat atau keperluan dengan syarat tak ada orang bersama mereka waktu tu. Tak ada orang bersama tentera itulah. Okey, yang ketiga, diharuskan melihat kepada bakal isteri untuk tujuan perkahwinan. Seperti yang kita tahu, lelaki harus untuk melihat bakal isteri dia sewaktu pertunangan untuk tujuan perkahwinan. Okey, kita sambung dengan kaedah yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosnadiah binti Azhar, bernombor metri I17302421. Saya akan menerangkan sedikit mengenai huraian kaedah bagi kaedah 7 dan 8. Okey, kaedah pecahan 7 yang bermaksud keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain. Okay, huraian kaedah yang pertama ialah keadaan di waktu terdesak tidak dapat membatalkan hak milik orang lain sepenuhnya, sama ada desakan disebabkan perkara samawi seperti lapar atau bukan disebabkan perkara samawi seperti dipaksa. Okey, contohnya kita ni sebagai umat Islam dari kecil kita telah dididik oleh ibu bapa kita supaya menghormati atau menjaga hak-hak orang lain. Walaupun orang itu dari kecil kita rapat ataupun kawan-kawan kita ke, jiran tetangga ke atau saudara mara kita, maka walaupun orang itu berada dekat dengan kita, maka kita wajib menjaga hak-hak seorang itu. Seterusnya, kaedah huraian kedua. Kaedah ini seperti mana suatu perkara terdesakan dalam mengharuskan seseorang itu melakukan perbuatan yang terlarang atau ia menjadi sebab maupun punca, maka gugurnya tanggungjawab kesalahan jenayah. Tetapi jika terpelihara dari sudut hak orang lain, ianya tetap terpelihara kerana tidak ada sebab yang sampai ke tahap darurat untuk membatalkan hak orang lain. Yang dimaksudkan dengan keadaan darurat adalah yang dialami seseorang apabila tidak dapat diatasi, maka akan kehilangannya kemaslahatan orang yang bersifat daruri. Okey, hukum furuk. Yang pertama ialah jika seseorang dalam keadaan lapar sehingga terpaksa memakan makanan orang lain, maka ia wajib mengganti makanan itu atau membayar ganti rugi kepada pemiliknya kerana keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Okey, maksudnya kat sini Ahmad dia ni lapar, dia ni tak ada makanan lah nak makan, yang ada pun makanan kawan dia. So Ahmad ni terpaksa makan makanan kawan dia, maka Ahmad wajib mengganti makanan itu ataupun membayar ganti rugi kepada kawannya kerana keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Okey, kedua, sekiranya tempoh sewa tanah pertanian telah tamat namun tanamannya masih belum dapat dituai disebabkan belum masak, sewaan dikira berterusan sampai ia dapat dituai dengan kadar tambahan sewaan sepatutnya. Hal demikian kerana desakan dan tekanan penyewa untuk mengekalkan tanamannya hingga masak dan dapat dituai tetapi tidak membatalkan hak milik tuan tanah. Okey, maksudnya Ahmad ni dia menyewakan tanahnya kepada Samad untuk pertanian, seperti macam padi ke jagung ke selama 2 tahun. Setelah tamat kontrak 2 tahun, Samad ni mendapati tanamannya belum dapat dituai kerana belum masak. So, sewaan dikira berterus sampai ia dapat dituai. So, maknanya dengan kadar tambah sewaan sepatutnya lah kena bagi dekat Ahmad tu.
Seterusnya kaedah pecahan 8 yang bermaksud hukum itu mengikut kemaslahatan yang kukuh. Huraian kaedah. Kaedah ini banyak digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat, jihad dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang pada zahirnya didapati ada kerugian daripada perbuatan tersebut, namun kesudahannya atau hakikatnya terdapat kemaslahatan yang kuat dan rajih. Lantaran itulah syarat menyuruh melaksanakan hukum furud. Yang pertama, keizinan berjihad dan memerangi musuh pada zahirnya menyebabkan kematian dan kerosakan, namun natijah adalah amat baik dan jelas, itu mempertahankan diri agama dan menyebarkan agama Islam. Hasil jihad ialah Islam sebar ke seluruh dunia. Dengan berjihad kita dapat mempertahankan diri, kita dapat mempertahankan agama, dan kita juga dapat menyebarkan agama Islam. Hasil daripada berjihad, Islam dapat tersebar ke seluruh dunia. Yang kedua, haramnya minum arak dan berjudi. Kenapa arak diharamkan? Arak ni ia merupakan minuman yang memabukkan. Ia juga dapat merosakkan akal dan menyebabkan manusia kehilangan banyak faedah dan manfaatnya. Hal ini menyebabkan jiwa mereka menjadi lemah dan dikuasai oleh hawa nafsu. Timbul rasa benci-membenci dan persengketaan di kalangan orang Islam, sehingga putus hubungan persaudaraan dan hilang rasa kasih sayang sesama manusia. Sebab itulah arak diharamkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Aina Aisyah binti Muhammad Ridwan, I1730239. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kaedah 9 dan 10. Kaedah 9 iaitu kaedah al-hukmu yaduru ma'a iltihi. Maksud dia, hukum itu berkisar bersama ilahnya atau sebabnya. Seterusnya kita pergi kepada huraian kaedah, iaitu adalah sesuatu hukum itu atau hukum yang ada itu terjadi disebabkan ada ilah dia. Sekiranya ilah itu hilang, tidak berlakulah hukum tersebut. Selain itu, kaedah juz'iyah tersebut dapat dikaitkan dengan kaedah al-hukmu yaduru ma'ailtihi wujudan wa adman. Maksudnya, hukum berkisar pada ilahnya tentang ada dan tiadanya. Yang bermaksud, di mana hukum yang ada ilah itu atau bersebab itu bergantung berdasarkan kepada ilahnya. Hukum furu' dia. Yang pertama, diharamkan arak sebab ilah dia memabukkan. Arak memang haram sebab dia punya kesan dia akan memabukkan. Sekiranya ilah pada arak tersebut hilang dan tak ada lagi, waktu tu arak tidak diharamkan. Contohnya, arak tersebut bertukar menjadi cuka. Yang kedua, jus anggur atau nira itu apabila bertukar menjadi arak, hilanglah kesuciannya. Yang mana jus anggur tu kita nak minum boleh, tapi kalau dia dijadikan arak, maka kesucian dia hilang dan tak boleh minum. Yang ketiga, sesuatu itu apabila ia mengandungi racun, apabila ia merosakkan diharamkan. Namun apabila tidak merosakkan bahkan dapat dijadikan ubat, diharuskan. Maksud dekat sini, contoh macam dadah. Dadah kan haram. Dadah kan boleh merosakkan tubuh badan, merosakkan sel-sel saraf. Namun apabila dadah tersebut diolahkan menjadi bahan yang boleh berguna untuk manusia, contohnya macam ubat, maka diharuskan. Seterusnya, kaedah 10, iaitu kaedah yunazzalul majhulu manzilatal ma'dumi. Maksud dia,
Kedudukan perkara yang tidak diketahui itu sama dengan kedudukan apa yang tidak ada. Kaedah tersebut berakhir secara sempurnanya dibawa dengan lafaz tambahan wa in kana baqa'ah idza ya'isa minal wuqufi alaihi aw syaqqa i'tibarahu, yang bermaksud dan kira asalnya berkekalan begitu apabila lemah atau tidak dapat untuk berpegang terhadapnya atau sukar diiktibarkan. Kaedah 10 ni dia menerangkan tentang benda yang kita tidak diketahui di mana asal usul benda tersebut. Okey, seterusnya huraian kaedah dia dibawa oleh Ibn Rajib Al-Hanbali dalam kitab Taqrir Al-Qawaid wa Tahrir Al-Fawaid, iaitu apa yang diketahui melalui atau majhul itu kedudukan serta tarafnya sama dengan taraf apa yang tidak ada. Okey, Ibn Taimiyah menjelaskan wal ma'juzu anhul majhulu fi syariah kal ma'dumi, apa yang diketahui dalam syariat seperti yang tidak ada dan lemah mengenainya. Okay. Seterusnya sumber asal. Okey, kita sikit lagi. Kita pergi kepada hukum furuk. Okey, barang temuan. Contoh yang pertama adalah sesuatu barang temuan itu kalau terjumpa selepas haul atau masanya, ia menjadi milik orang yang menemuinya atas sebab dia tidak diketahui pemilik barang tersebut. Contoh yang kedua adalah jika seseorang itu menemui barang yang tercicik, apabila pemiliknya datang dan mendakwa, ia adalah menyerahkannya. Seandainya barang tersebut tidak ada pemilik, ia adalah daripada harta Allah yang dikurniakan kepada orang yang ia kehendaki. Maknanya ia akan terus menjadi milik orang yang menjumpai barang tersebut. Okay, kesimpulan dia. Seterusnya kesimpulan. Okay, sebagai rumusan, walaupun dalam dunia ini terdapat pelbagai kesukaran dan kesulitan yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia, sama ada menunaikan dan melaksanakan perintah Allah, maka tetap akan ditemui cara-cara yang sesuai dan bertetapan dengan kaedah-kaedah yang diajukan dalam syariat Islam. Okey, kat sini walaupun dalam hidup kita ni kita mengalami kepayahan untuk menjalankan kehidupan seharian, sama ada di kehidupan, sama ada hal-hal dunia ataupun akhirat, tetapi Islam akan juga menemui cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, kerana Islam adalah agama yang bersifat syumul, iaitu luas dan lengkap untuk segala aspek. Untuk segala aspek kehidupan. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Okey, terima kasih.